Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ftah alaina ni'mataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berapa orang yang hadir? 28 daripada 30. Orang tak hadir. Betul? Dah ready nak belajar? Okey, badan tegak, tangan dekat bawah. Okey, hari ni hari apa? Berapa hari bulan? Dah makan dah? Dah? Macam mana dengan ceramah tadi? Okey. Okey. Kita akan mulakan pembelajaran kita iaitu the next topic. Topik yang seterusnya adalah fotosintesis dan respirasi sel. Okey, sebelum tu cikgu nak suruh awak tengok. Jack berkata, ini sangat menyenangkan. Udara di sini sangat sedap. Michael berkata, ini kerana masih banyak pokok di sekitar tempat ini. Jika awak pergi ke bandar, ada sedikit sahaja pokok yang tinggal dan udara adalah tercemar. Bagaimanakah pokok membantu membersihkan udara? Jack bertanya kepada Michael. Balas Michael, haiwan dan tumbuhan adalah saling bersandaran. Tumbuhan membebaskan oksigen semasa fotosintesis dan haiwan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi sel. Proses respirasi dan fotosintesis yang saling melengkapi membolehkan benda hidup mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk hidup. Mari kita lihat dengan lebih dekat proses-proses yang berbeza ini. Siapa pernah dengar tentang respirasi? Apa yang awak faham daripada video tadi? Cakap apa pasal apa? Apa yang awak lihat dekat video? Pokok dengan siapa? Pokok sebagai apa dengan manusia tu? Organisma. Jadinya
Respirasi boleh dibahagikan kepada respirasi luar, pernafasan, dan respirasi dalam, respirasi sel. Pernafasan melibatkan pertukaran gas antara organisma dan alam sekitar yang menyebabkan penarikan dan penghembusan nafas. Respirasi sel memerlukan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan tenaga. Karbon dioksida dan air adalah hasil sampingan respirasi sel. Persamaan bagi respirasi sel diwakili sebagai sebaliknya, fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau menyerap tenaga cahaya daripada matahari untuk menghasilkan glukosa daripada karbon dioksida dan air. Persamaan bagi fotosintesis diwakili sebagai respirasi sel dan fotosintesis boleh dibezakan dari segi. So dekat situ ada respirasi sel dan fotosintesis. Kalau fotosintesis melibatkan apa? Siapa? Organisma apa yang terlibat? Bukan. Kalau respirasi sel, organisma apa yang terlibat? Manusia, haiwan, lagi satu mikroorganisma. Ingat tak yang kita belajar unisel dengan multisel? Ingat? Okey, apa itu unisel? Satu sel sahaja. Multisel? Banyak sel. Contoh unisel apa? Okey, untuk multisel Spirogyra, manusia, kucing, lagi apa? Burung, lagi? Sama lah hilang tu. Okey, setakat ni boleh terima lagi? Okey, kita dengar lagu ni.
Kita tengok plan mana yang kedua. 1, 2, 3.
Okey, cuba bagi tahu saya tentang respirasi sel. Apa? Mulai daripada apa? Respirasi sel mulai daripada awal oksigen yang dihasilkan keluar air dan nadi. Okey, untuk proses fotosintesis dalam bentuk aerobik dia mengangkat cahaya
Ada. Ada, betul. Ada. Okay, kita main ni. 1, 2, 3. Okay, respirasi sel terbahagi kepada dua, iaitu nak ke mana, atas ke bawah?
Satu minit saja lagi. Oh, ini. Laku. Waktu 3 saat saja lagi. Okey, dah. Buka kertas dengan kawan. Buka kertas dengan kawan. Hijau. Buka kertas dengan kawan. Buka kertas dengan kawan. Buka kertas dengan Buka kertas dengan kawan. Buka kertas dengan kawan. Dapat. Okey, dah. Kita bincang soal jawapan. Okey. Untuk respirasi sel berlaku dalam fotosintesis, mitokondria untuk proses fotosintesis, kloroplas prosesnya membebaskan tenaga. Yang fotosintesis menyerap tenaga. Okey, untuk respirasi sel berlaku pada manusia, haiwan manusia, haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Untuk fotosintesis, tumbuhan dan mikroorganisma. Okey, apa dia glukosa untuk menghasilkan tenaga? Mengurangkan glukosa untuk menghasilkan tenaga. Fotosintesis, respirasi glukosa. Okey, respirasi sel menggunakan oksigen dan glukosa. Fotosintesis untuk menghasilkan. Okey, yang respirasi sel untuk menghasilkan. Karbon dioksida, air dan benang. Okey, fotosintesis